Baik saudara, Sabah menyokong usaha usia melaksana program dakwah antara perkembangan semasa dari negeri di bawah bayu. Muhammad Syarizam Awang langsung dari Kota Kinabalu. Silakan, Syah. Ya dia, kerajaan negeri akan terus menyokong usaha pertubuhan Islam seluruh Sabah usia dalam melaksana pelbagai aktiviti yang memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya yang meliputi aktiviti berbentuk dakwah, keusahawanan dan kemasyarakatan yang berupaya menyatupadukan rakyat di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor turut menyarankan agar usia mengajak lebih ramai belia terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan dakwah selain memainkan peranan memberi penerangan dan menonjolkan keindahan, keistimewaan dan kesempurnaan Islam kepada masyarakat bukan Islam. Beliau berucap merasmikan penutupan program Ahlan wa Sahlan 2024 di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah, Tuaran. Sempena program ini disampaikan anugerah jejak penggerak usia kepada beberapa ahli usia yang banyak menyumbang kepada pembangunan usia. Datuk Haji Ji yang juga Adun Sulaman turut mengumumkan peruntukan RM60,000 kepada usia bagi melancarkan lagi penganjuran program-program dakwah di Sabah. Inisiatif Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop melaksana projek Tamu Desa di Sabah dan Sarawak tahun ini bertujuan menyediakan kemudahan kepada usahawan luar bandar. Menterinya Datuk Ewan Benedict berkata pelaksanaan inisiatif yang mendapat persetujuan Perdana Menteri itu melibatkan peruntukan RM20 juta dalam Belanjawan 2024. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan program pembudayaan masyarakat koperasi peringkat daerah Sipitang, seterusnya melancarkan koperasi pusat komuniti Lundaya Sabah Berhad. Ditemui pemerintah selepas itu, Datuk Iwan berharap pewujudan koperasi tersebut akan merancangkan lagi gerakan koperasi di Sipitang dan kawasan sekitar. Dengan adanya program ini, kita dapat menggerakkan gerakan koperasi dengan lebih baik, dengan lebih mantap di parlimen ataupun di daerah Sipitang ini, khususnya dalam sektor pelancongan, sektor peruncitan dan sektor lain yang dekat dengan komuniti. Dalam majlis ini, Datuk Iwan mengumumkan peruntukan RM100,000 untuk pembinaan gerai tamu desa di Sipitang. Dalam majlis sama, Datuk Ewan memaklumkan lebih 1,000 koperasi baharu telah mendaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM di seluruh negara sepanjang tahun lalu. Pencapaian itu jelas menunjukkan kesedaran tinggi dan minat masyarakat untuk terlibat dalam gerakan koperasi bagi meningkatkan ekonomi. Di Sabah, hampir 2,000 koperasi berdaftar dengan jumlah keahlian mencecah 361,126 orang, melibatkan syar dan yuran terkumpul RM244 juta. Manakala hasil terkumpul bernilai RM868 juta dengan pencapaian jumlah perolehan mencecah RM329 juta. Kita mengharapkan melalui success story ini, kisah kejayaan ini dengan perkhidmatan cemerlang Suruhanjaya Koperasi dan juga Institut Koperasi ini dapat diperkasakan lagi supaya koperasi Sabah dapat mencetuskan lebih banyak perolehan, nilai jualan, nilai ekspor pada masa-masa akan datang. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS bertekad untuk mengetengahkan kawasan Dun Inanam sebagai salah satu hub pelancongan terbaik di Sabah. Dun Inanam terkenal dengan keindahan alam semula jadi seperti air terjun Kionsom, perkampungan budaya Mari-Mari dan pusat percutian Kokol Farmstay. Selain sebahagiannya berada dalam kawasan Crocker Range Biosphera Reserve. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew berkata, kelebihan itu menjadikan kawasan Dun Inanam sangat berpotensi untuk dimajukan sebagai pusat pelancongan secara individu atau komuniti. Ia ditambah lagi dengan perkembangan pesat Dun Inanam ketika ini yang menjadi tumpuan pelabur dalam sektor hartanah. Datuk Christina yang juga adun api-api menyatakan demikian ketika merasmikan Majlis Sambutan Tahun Baru Cina peringkat Dun Inanam di Inanam. Dalam pada itu, beliau mengajak rakyat untuk terus menyokong pelbagai program yang dilaksana kerajaan negeri dan persekutuan demi memastikan Sabah terus membangun.
Dua buah sekolah daif dalam kawasan Parlimen Kimanis iaitu SK Kelatuan dan SK Pekan Kimanis akan dibina semula dan dinaik taraf dengan peruntukan keseluruhan RM21 juta. Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin berkata daripada jumlah itu RM16 juta diperuntukkan bagi kerja-kerja meroboh dan membina bangunan 12 bilik darjah, perpustakaan, tandas, kantin dan kemudahan lain di SK Pekan Kimanis. Manakala RM5 juta pula bagi kerja-kerja membina 6 bilik darjah dan kemudahan lain di SK Kelatuan. Progres pembinaan setakat hari ini sudah lebih kurang 25%. Lebih kurang 25%. Tarikh siap insyaAllah dalam 28 November 2024 tahun ini. SK Kelatuan, progres pembinaan agak cepat dan akan siap pada bulan Mei tahun ini. Alhamdulillah kita dapat kelulusan daripada kerajaan untuk menggantikan sepenuhnya sekolah baru. Datuk Muhammad yang juga Timbalan Menteri Luar Negeri menyatakan demikian selepas meninjau kedua-dua projek berkenaan. Terdahulu, beliau meninjau projek naik taraf Jalan Bukit Manggis sepanjang 21 km yang dijangka siap Oktober 2025. Sebanyak 33 daripada 60 buah rumah di bawah program Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ yang diperuntukkan bagi Parlimen Papar pada tahun 2023 telah siap sepenuhnya. Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali berkata 24 rumah lagi telah siap 80%, manakala 3 rumah di bawah 50%. Menurut beliau, terdapat beberapa sebab tidak dapat dielakkan menyebabkan berlaku kelewatan untuk menyiapkan rumah mesra SMJ berkenaan, termasuk penama tidak mempunyai tanah. Penerima manfaat yang bila disemak tidak mempunyai tanah langsung untuk mendirikan rumah tersebut. Ada pula yang mempunyai tanah tetapi kontraktor terpaksa menangguh untuk masuk disebabkan isu-isu tapak tanah itu masih belum diurus dengan baik. Perlu ditimbus dan sebagainya. Datuk Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menyatakan demikian kepada media selepas majlis penyerahan kunci rumah mesra SMJ di Kampung Biau Papar. Beliau berkata pihaknya menjangkakan kesemua 60 rumah mesra SMJ di daerah Papar dapat disiapkan sepenuhnya menjelang hujung bulan ini. Bahagian zakat dan fitrah, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS memperuntukkan RM75,000 untuk pelaksanaan program Back to School di sekitar Tawau dan Pulau Sebatik. Timbalan yang di-Pertua MUIS, Datuk Malai Ali Malai Ahmad berkata, program kali ini melibatkan 250 pelajar asnaf. Menerusi program tersebut, mereka menerima baucer bernilai RM300 untuk membeli pakaian dan kelengkapan sekolah lain. Alhamdulillah bahagian zakat fitrah Majlis Ugama Islam Sabah memberi bantuan kepada mereka anak-anak asnaf untuk membolehkan mereka membuat persediaan ke sesi sekolah akan datang. Dan ini sedikit banyak dapat membantu kepada anak-anak asnaf, golongan asnaf untuk membuat persediaan untuk persekolahan mereka. Datuk Malai Ali ditemui pemberita selepas merasmikan program Back to School, anjuran bahagian zakat dan fitrah MUIS di Tawau. Tahun ini, bahagian zakat dan fitrah MUIS menyasarkan peningkatan RM10 juta kutipan zakat berbanding RM140 juta tahun lalu. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali semula bersama dengan dia. Silakan dia. Baik, terima kasih Syah langsung dari Sabah.